Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah harap semua murid kelas 1 Bukhari dan 1 Muslim sihat di rumah ya. Baiklah, kali ini kita akan masuk subjek Sirah tahun 1. Masih lagi unit 1 ya anak-anak. Unit 1 iaitu pengenalan Semenanjung Tanah Arab. Okey, kali ini Ustazah akan terangkan tentang kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah dan akhlak masyarakat Arab Jahiliyah. Jadi boleh rujuk juga buku teks muka surat 9. Okey, baiklah. Kita baca sama-sama semua ya, ikut Ustazah. Ini muka surat 9, kat bawah ni muka surat 9. Okey, muka surat 9 tajuk dia di atas sekali ni ya. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutuskan menjadi Rasul, terdapat pelbagai agama dan kepercayaan yang dianuti oleh masyarakat Jahiliyah. Okey, ada berapa kepercayaan dekat sini dibagi ada 6 kepercayaan. Jadi saya harap awak dapat hafal nama-nama kepercayaan dan agama masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, yang pertama, dekat buku awak boleh tulis ya nombor 1, tulis kat sini nombor 1. Menyembah berhala, iaitu menyembah patung yang diukir sendiri. Jadi berhala ini ialah patung yang dibuat sendiri oleh manusia. Seterusnya yang kedua. Yang kedua, agama apa? Kepercayaan mereka ialah menyembah alam. Apa itu alam? Alam itu seperti menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari dan menyembah pokok. Okey? Ini alam ni maksudnya yang berada di sekeliling kita. Macam bulan dan bintang pada waktu malam, matahari pada waktu siang dan pokok pada bila-bila masa pokok tu mesti biasanya ada lah. Tak kisah malam atau siang. Jika kat sebelah rumah awak contohlah ada pokok mangga. Malam ke siang ke pokok tu mesti ada. Okey? Kecuali lah kalau dah ditebang, dah tak adalah pokok tu. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Agama Majusi. Majusi tu apa? Agama api. Ya, Majusi agama yang menyembah api. Maksudnya pada zaman tu siapa yang dia percaya tentang agama Majusi ni, manusia pada zaman itu, kelompok itu mereka menyembah api. Bagaimana pula yang keempat? Okey, ini yang keempat. Agama Hanif. Hanif. Agama Hanif tu agama yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi ingat agama Hanif ni disyariatkan kepada Nabi apa? Nabi Ibrahim. Baiklah. Untuk yang seterusnya kita pergi muka surat 9. Muka surat 9 yang kelima. Ini adalah sambungan tadi ya. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Okey, yang kelima agama Yahudi. Agama Yahudi ni apa? Agama Samawi yang diubah dari ajaran sebenar. Jadi Yahudi ni, agama Yahudi ni asal dia ialah agama Samawi tapi telah diubah. Isi kandungan telah diubah. Siapa yang ubah? Manusia lah, manusia yang berubah. Ada golongan-golongan manusia pada zaman itu mengubah agama Samawi menjadi agama Yahudi. Okey, baiklah yang keenam. Agama Nasrani. Okey, itu sekarang ni agama Nasrani ni dikenali sebagai agama Kristian. Agama Samawi yang telah diubah dari ajaran sebenar. Jadi nombor 5 dan nombor 6 dia sama juga, asal mereka adalah asal agama Yahudi dan agama Nasrani adalah agama Samawi. Tetapi telah diubah oleh orang ataupun kelompok yang berbeza. Kelompok ni maksudnya kumpulan lah. Ada kumpulan A diubah agama Samawi menjadi agama apa? Menjadi agama yang kelima ni, Yahudi. Ada kumpulan lagi satu, kumpulan B diubah agama Samawi tadi menjadi agama apa? Agama Nasrani. Jadi saya harap awak dapat hafal 5 jenis agama ni tadi ya. Seterusnya, untuk muka surat yang ke-6,
Okey, mari kita baca sama-sama ikut Ustazah. Ni yang ke-6 ni, tengok anak panah Ustazah warna merah ni. Okey. Akhlak masyarakat Arab Jahiliyah. Akhlak ni maksudnya apa? Akhlak ni maksudnya perangai, kelakuan mereka. Bagaimana kelakuan mereka pada zaman ini? Jadi kita tengok dekat bawah ni ya. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai sifat-sifat yang keji. Keji. Kalau bahasa Melayu, tulisan Rumi awak tulis K-E-J-I, keji. Keji ni maksudnya yang baik ke yang buruk? Positif ke negatif awak rasa? Okay. Keji ni maksudnya perbuatan sifat yang negatif, yang buruk, yang tak baik lah. Okay. Setiap hari mereka melakukan amalan itu tanpa rasa bersalah. Diorang ni berkelakuan tak baik tanpa rasa bersalah, tanpa rasa ada dosa. Macam kita sekarang ni, contohlah awak terlanggar kawan, mesti awak rasa macam menyesal kan? Jadi bila menyesal kita akan minta maaf sebab kita rasa bersalah. Tetapi berbeza dengan mereka, mereka tiada perasaan rasa bersalah pun bila buat perkara-perkara yang buruk ni. Okay, baiklah. Antara ciri dia apa? Mari kita baca yang bawah ni ya. Nombor 1. Awak boleh tulis kat dalam buku awak. Nombor 1, merompak, mengambil harta orang lain sesuka hati. Ini yang kedua, warna biru ni. Memutuskan silaturrahim. Memutuskan silaturrahim. Apa silaturrahim tu? Panjang silaturrahim tu. Silaturrahim. Maksudnya kita menyambungkan persahabatan. Contoh dekat sekolah. Kalau awak bergaduh lah, contoh kawan terlanggar kau bergaduh kan. Kemudian awak akan baik semula, betul? Sebab kita bersahabat kerana Allah. Tapi mereka ni kalau mereka bergaduh, berperang, mereka terus tak nak kawan. Sebab ingat tak lagi masyarakat zaman jahiliah ni, dia orang kan suka berperang. Jadi bila berperang semua ataupun mereka tak berselisihan pandangan, mereka pandangan tak sama, seorang nak buat cara lain, cara A, seorang nak buat cara ikut cara B, jadi tak sama. Bila tak sama, bila berlaku perselisihan faham ni, diorang pun memutuskan silaturahim, tak nak berkawan. Itulah antara contohnya. Ini yang ketiga, berzinar. Yang keempat, minum arak. Arak ni apa? Minuman yang tidak dibenarkan Islam kerana dia boleh memabukkan. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima, berjudi. Dia buat satu pertarungan untuk mendapatkan duit. Biasanya tak dapatkan duit lah. Jadi benda ni tak boleh lah. Okey, sekarang ni yang ke berapa? Yang ke-6. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Boleh suka-suka hati bertepuk tampar. Macam awak kat sekolah, antara lelaki dan perempuan ada batasnya. Kita menjaga batasnya, Islam menjaga batas. Jadi mereka ni tiada batasan pun. Boleh campur lelaki perempuan. Seterusnya yang ketujuh, ciri masyarakat jahiliyah ni apa yang ketujuh? Menindas golongan yang lemah. Menindas ni maksudnya apa? Kalau orang tu lemah, contohnya ada orang lemah dengan orang yang kuat. Orang kecil dengan orang besar. Orang kecil tu mesti kena bully dengan orang besar. Itulah antara contoh yang awak boleh gambarkan. Sekarang yang ke-8, menjual wanita. Menjual wanita. Wanita ada macam barang pula boleh dijual beli guna duit. Okey. Seterusnya yang ke-9. Yang ke-9 ni apa? Menanam anak perempuan. Hidup. Tanam. Awak boleh bayangkan tanam tu kan? Masuk dalam tanah kan? Bayi perempuan yang baru lahir. Bayi perempuan yang lahir baby tu, baby perempuan kan? Baby girl. Ditanam hidup. Betapa kejinya perbuatan mereka. Seterusnya yang ke-10. Suka berperang. Yang ini saya terangkan banyak kali. Mereka suka berperang. Bila berperang, dan ada antara contoh ya, ada dua kumpulan yang berperang. Bila kumpulan satu tu menang, jadi mereka kira sebagai hebatlah, kuat. Jadi sebab itu mereka suka berperang supaya mereka kuat, boleh berpengaruh, orang boleh rasa takut. Takutnya kenapa diorang ni hebat sangat, selalu menang je. Jadi diorang sukalah bila orang rasa takut dengan diorang tu. Okay? Sebab tu mereka suka berperang dan nak jadi orang yang paling kuat lah kononnya. Okey, ini yang terakhir. Yang terakhir, nombor 11, bertenung nasib. Bertenung tu apa? Tengok nasib. Contohnya tenung nasib ni, mereka macam pergi kat orang yang mereka anggap sebagai mahir lah, contohnya kan. Orang ni,
Lepas tu orang cakap, okay, awak ni nanti lepas sebulan awak akan mati. Dia percayalah dengan nasib dia tu. Awak ni dalam masa sebulan nanti awak akan ditimpa musibah ke, perniagaan awak akan musnah ke. Dia orang percaya dengan bertenung nasib ni. Sedangkan kita tak boleh percaya perkara ni sebabnya yang hanya yang menentukan ialah Allah SWT. Bila manusia bercakap, kita boleh percaya tak? Tak boleh percaya pun kalau kawan cakap, lepas ni awak mesti jatuh ni, mesti jatuh turun tangga nanti. Boleh percaya ke? Tak boleh, itu syirik. Baiklah, seterusnya yang terakhir, muka surat 12 ya anak-anak. Muka surat 12 ni apa? Mari kita baca terlebih dahulu. Walaupun masyarakat Arab Jahiliyah mempunyai sifat-sifat yang keji, sifat keji yang tadi tu yang ada 11 tadi dia, tetapi mereka juga memiliki kelebihan yang mengagumkan seperti, kelebihan yang mengagumkan ni maksudnya kelebihan yang baik. B-A-I-K. Kenapa dia kata mengagumkan? Kerana ada sifat mereka yang kita boleh ambil sebagai contoh. Okey? Yang pertama, menepati janji. Jika dia berjanji, contohnya apa? Nanti pukul 2 kita jumpa. Pukul 2 dia datang. Jadi mereka ni jenis yang menepati janji. Jadi itu antara sifat yang bagus lah. Yang kedua, yang tengah ni ya, menghormati tetamu. Tetamu datang dia hormat. Tak adalah tetamu datang suruh keluar. Tak. Mereka ada sifat yang terpuji juga. Contoh yang ketiga apa? Pandai berniaga. Antara mereka kebanyakannya pandai berniaga. Ingat balik ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliyah. Yang keempat, kuat ingatan. Ingatan mereka kuat lah. Benda yang dah berlaku sebelum ni diorang ingat lah. Itu antara kuat ingatan. Yang kelima, pemurah. Pemurah ni mungkin kita kalau sekarang kita kata murah, suka bersedekah, bagi rezeki ke orang, bagi makanan ke orang, tu antara sifat-sifat pemurah lah. Yang keenam, pandai bersyair. Bersyair ni sebab mereka pandai berkata-kata, sebab mereka berniaga kan. Ni atas nombor 3, berniaga. Jadi biasanya orang yang berniaga ni pandai bercakap. Jadi antara mereka pandai bersyair. Seterusnya yang ketujuh ya. Keazaman yang kuat. Jika mereka, keazaman ni apa? Keazaman ni maksudnya contoh ya, mereka nak buat sesuatu, mereka nak berniaga, mereka berniaga dengan bersungguh-sungguh, mereka nak buka kedai, mereka buka kedai sehingga berjaya, tidak putus asa di tengah jalan. Okey, baiklah, seterusnya yang ke-8. Yang ke-8 ni apa? Bekerja sama, buat kerja sama-sama, bukan buat seorang-seorang. Okey, seterusnya yang ke-9 ni yang terakhir ya, sifat yang mengagumkan, sifat yang baik pada zaman jahiliyah. Ada masyarakat Arab Jahiliyah ni kuat mempertahankan puak. Puak ni macam kumpulan pasukan, kumpulan A, kumpulan B. Jadi mereka ni ada banyak puak lah. Okey, ada banyak puak, ada banyak pasukan. Okey, selesai muka surat 12. Sekarang ni kita saya minta nanti awak buat latihan muka surat 16 ya. Buat di buku sahaja, buku teks. Okey? Sebelum tu Saza nak awak ikut Saza. Kita baca sama-sama. Nanti awak boleh buat sendiri kan. Okay, ni muka surat berapa tengok bawah ni? Muka surat 16. Saya ingat muka surat 16 nanti ada latihan. Saya minta awak buat ya. Latihan 3. Alright. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Jadi kita nak pilih jawapan yang betul sahaja. Apa soalan dia? Soalan dia ada di tengah ini. Ni soalan dia dekat bentuk awan ni. Kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah. Kepercayaan tadi ada berapa? Ada 6. Okey. Mari kita semak satu-satu. Majusi ada tak majusi? Ingat balik majusi ada ke tak? Majusi ada. Majusi ni apa? Majusi ni dia, ingat balik majusi ni apa? Dia menyembah api. Okey. Jadi ini betul. Agama Nasrani ada ke tak? Agama Nasrani kan sama dengan agama Yahudi, asal dia daripada agama Samawi, jadi ada. Agama Islam ada tak zaman jahiliyah? Tak ada, waktu tu belum lagi datang agama Islam. Ini pangkah, tak boleh tulis ya. Agama Hanif ada tak? Ada agama Hanif, iaitu agama yang disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim.
Ibrahim. Minta maaf Ustazah tak cantik sangat. Seterusnya menyembah berhala. Berhala tu apa? Patung. Lagi satu apa yang tak tulis kat sini? Agama yang menyembah alam. Bulan, bintang, matahari dan pokok. Jadi ada 5 jawapan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Awak tulis kat bawah ni Ni kat sini. 1 sini, 2, 3 kat bawah ni. Sebelah kiri ni 4, 5. Ustazah nak awak tulis cantik-cantik ya. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap awak dapat memahami serba sedikit. Waktu zaman jahiliah ni apa agama mereka. Sekurang-kurangnya awak mesti tahu 6 agama tu, walaupun tak tahu beza lagi, apa dulu 6 agama tu, kemudian awak kena tahu ciri agama tersebut dan akhlak mereka yang baik dan yang buruk. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap kita semua dapat duduk di rumah dengan sihat ya. Dan dalam beberapa hari lagi awak akan menyambut, kita semua akan menyambut bulan Ramadan. Saya harap awak semua akan puasa penuh pada tahun ini. Okey? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.